Shalom saudara-saudari sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun yang berada di rumah kita masing-masing. 弟兄姐妹平安，无论你在本堂或者在家里， Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam hati kita masing-masing. 但愿上帝的平安都在我们的心里。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. 听到之前，我们先祷告，我们恳求上帝的带领。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们感谢你， Kami boleh datang kepada Tuhan dan khususnya pada bulan Natal ini. 在这个圣诞节气氛，在12月份，我们可以来到你的殿中。 Tuhan tolonglah kami supaya Natal kali ini membawa kami kepada penghayatan yang lebih dalam akan kasih Kristus. 主啊，恳求你帮助我们在今年的圣诞节，我们可以更明白基督对我们每一个人的爱， Agar kami lebih mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. 使得我们更爱主更深。 Tuhan urapi kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan yang menerjemahkan. 求主恩膏你两位仆人传讲的或者翻译的。 Agar mereka boleh dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami sekalian. 让上帝可以使用他们来传讲上帝的心意给我们每一个人。 Inilah doa kami ya Tuhan. 主啊，这是我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 sampai yang ke-16. 我们呢一起打开哥林多后书7章第5到16节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-5 sampai yang ke-11, kemudian penterjemah akan membaca di dalam Mandarin ayat 12 sampai 16. 第5节到11节是用印尼语，12节到16节是用华语。 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bahkan karena kamu telah berduka cita. Bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. 我虽然从前写信给你们，却不是为那亏负人的，也不是为那受人亏负的，乃要在神面前把你们顾念我的热心表明出来。故此，我们得了安慰，并且在安慰之中，因你们众人使提托心里畅快欢喜，我们就更加欢喜了。我若对提托夸奖了你们什么，也觉得没有惭愧，因我对提托夸奖你们的话成了真的，正如我对你们所说的话也都是真的，并且提托想起你们众人的顺服是怎样恐惧战兢的接待他，他爱你们的心肠就越发热了。我如今欢喜，
能在凡事上为你们放心。 Saudara-saudara sekalian, compassion fatigue adalah satu istilah di dalam psikologi 弟兄姐妹，同情疲劳症是一个心理学术语， yang artinya orang kalau sudah terlalu sering menyaksikan bencana dan penderitaan sesama, lama-kelamaan dia menjadi capek bersimpati kepada orang lain. 意思是由于人看多了灾难和他人的痛苦，然后他就讨厌了同情别人。 Kalau dulu kita melihat atau mendengar di televisi ada bencana alam, banjir, kelaparan, dan sebagainya. 如果以前我们在电视听过、看到灾难、人家的痛苦等等， Kita mudah sekali timbul satu rasa belas kasihan dan prihatin terhadap sesama yang mengalami bencana tersebut. 我们就很容易关心、同情那些受灾难的人。 Tetapi sekarang karena kita sudah terlalu sering mendengar dan menyaksikan berita-berita bencana alam, kelaparan, dan sebagainya, hati manusia menjadi letih, kebal, cuek, dan tidak lagi peduli. 因为我们太多听了、看了这些灾难的新闻，所以我们的心就变成累了，我们就不再关心了。 Kita menganggap bahwa semua penderitaan manusia itu adalah sesuatu hal yang biasa di dalam kehidupan ini. 我们就认为人类一切的苦难都是正常的， Letih memperhatikan atau bertenggang rasa terhadap pergumulan orang lain. 我们就对别人的挣扎，我们就觉得很累了。 Ini namanya compassion fatigue. 这就是所谓的同情疲劳症。 Kita mohon kepada Tuhan berbelas kasihan kepada kita agar kita tidak menjadi kebal terhadap penderitaan dan pergumulan orang lain. 我们恳求上帝怜悯我们，好让我们对别人的痛苦，我们不会免疫。 Tetapi biarlah Tuhan senantiasa memberikan kepada kita sense of crisis untuk memberikan telinga yang mendengarkan, hati yang peka terhadap pergumulan sesama. 恳求上帝给我们危机感，好让我们有耳朵去听别人的痛苦，和我们的心可以同情那些在痛苦的人。 Mohon Tuhan memberikan kita hati yang empati dan menghibur orang lain di dalam penderitaan mereka. 求主给我们同理心的心，可以安慰那些在苦难的人。 Dan kita boleh menjadi penghibur-penghibur sejati bagi jiwa-jiwa yang letih dan hilang pengharapan karena penderitaan. 我们可以成为那些因苦难失去希望、那些灵魂劳累的真正的安慰者。 Paulus pernah memberikan teguran yang keras kepada jemaat di Korintus. 保罗曾经很严厉地责备哥林多会友， Karena walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan, kehidupan mereka tidak berbeda dengan kehidupan masyarakat Korintus yang belum percaya Tuhan. 因为虽然他们信了上帝，但是他们的生活和哥林多的不信主的人也是没有什么两样。 Karena teguran ini mereka sakit hati kepada Paulus. 因为保罗责备他们，他们就对保罗他们的心就很痛。 Mereka bukannya bertobat, sebaliknya mereka sakit hati dan meragukan keabsahan kerasulan daripada Rasul 他 Paulus. 们不是悔改，而是他们受伤了，他们也同时怀疑保罗的使徒身份。 Meragukan keabsahan daripada kerasulan Paulus, hal ini sangatlah berbahaya. 他们怀疑保罗的使徒身份，这是非常危险的。 Karena ketika mereka meragukan kerasulan Paulus, berarti mereka juga meragukan pengajaran-pengajaran Paulus. 因为当他们怀疑保罗的使徒身份，同时他们怀疑保罗所教导的， Hal ini memberikan celah kepada guru-guru palsu untuk memberikan ajaran sesat pada waktu itu. 这些就提供了一些漏洞给假教师来教不对的真理。 Dan hal ini sudah terjadi pada waktu itu di dalam jemaat Korintus. 在哥林多会有这个事情已经发生了。 Dan berselang beberapa waktu, Paulus kemudian mengutus Titus untuk mengunjungi jemaat Korintus. 过一些日子，保罗打发提多去往哥林多教会那里去。 Titus membawa satu berita yang sangat menghiburkan hati Paulus. 提多带了一个非常安慰保罗的消息。
Titus berkata kepada Paulus bahwa mereka sudah bertobat, mereka sudah mengakui kerasulan Paulus dan menerima semua pengajaran Paulus. 提托向保罗说，哥林多会友已经接受保罗的教导，已经接受保罗的使徒身份，他们已经悔改了。 Dan hubungan Paulus dengan jemaat di Korintus pada waktu itu akhirnya dipulihkan kembali. 所以保罗和哥林多教会的关系最终得以恢复。 Firman Tuhan ini adalah respon daripada Paulus terhadap pertobatan mereka, sekaligus juga menjadi satu ungkapan rasa sukacita Paulus terhadap pertobatan mereka. 这神的话语就是保罗对他们的悔改，也是同时保罗的喜乐。 Melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang kita ingin belajar, yang diajarkan juga oleh Rasul Paulus. 通过这些话语，我们可以学习功课，就是保罗所教导的上帝的真理。 Yang pertama, godly grief produce repentance. 第一个，属神的忧愁产生了悔改。 Apakah yang dimaksud dengan godly grief itu atau duka cita ilahi itu? 所谓的属神的忧愁是什么呢？ Apa perbedaan godly grief dengan worldly grief? 属神的忧愁和属世的忧愁有什么不同？ Duka cita surgawi adalah duka cita yang berasal dari Allah yang menghasilkan pertobatan. 属神的忧愁就是从上帝而来的，是带来悔改。 Sedangkan duka cita duniawi adalah duka cita yang menghasilkan kebinasaan, akar pahit, dan sebagainya. 而属世的苦毒是带来毁灭和 Duka cita Kudu. duniawi adalah duka cita yang menghasilkan kepahitan, kebinasaan. 属世的伤心是带来灭绝和苦毒。 Ketika Daud jatuh di dalam dosa, dia berzina dengan Batsyeba. 大卫和拜示巴他们犯罪， Dan kemudian akhirnya Daud membunuh suami Batsyeba yaitu Uria. 大卫就杀了巴示巴的丈夫是乌利亚。 Nabi Nathan datang menegur Daud. 先知拿单来责备大卫， Dan Daud sangat berduka cita dan akhirnya dia bertobat. 大卫觉得很难过，然后他就悔改。 Di dalam Mazmur 51 dicatat bagaimana kesedihan daripada daripada Daud ketika dia bertobat. 在诗篇51篇就写了大卫的难过，大卫的悔改。 Kita melihat saudara-saudara sekalian di dalam 2 Korintus 7 ayat 8 sampai 11 itu ada beberapa kata yang menggambarkan seseorang yang berbuat dosa atau seseorang yang bersedih hati. 在哥林多后书7章8到11节，我们可以看到有几个词来描述人家在 Kata yang 伤心、在悔改。 Kata yang pertama adalah menyedihkan, bahasa aslinya yaitu lupeo. Artinya satu rasa kesedihan yang biasa. 第一个用的词就是路贝奥，它的意思就是忧愁，就是普通的伤心。 Kata kedua adalah menyesal, metamelomai. Artinya juga mengalami rehabilitasi. 第二个词，它的意思就是懊悔，就是复原。 Rehabilitasi ini belum sampai kepada pertobatan yang sesungguhnya. 这个复原还没有到真正的悔改。 Kata yang ketiga adalah bertobat, yaitu metanoia. 第三个词就是悔改的意思。 Metanoia artinya perubahan cara berpikir yang menghasilkan perubahan sikap dan perubahan tindakan. 它的意思就是思维的改变产生了态度和行为的改变。 Ketika kita jatuh ke dalam dosa tertentu, 当我们犯罪的时候， firman Tuhan menegur kita atau hamba Tuhan menegur kita. 上帝通过他的话语或者他的神仆来责备我们。 Yang Tuhan inginkan bukan hanya berhenti kepada penyesalan, 上帝所要的不是我们单单停在懊悔， tetapi pertobatan yang tuntas, yang menghasilkan perubahan di dalam pikiran dan menghasilkan perubahan di dalam perilaku dan sikap kita. 上帝要的是我们彻底的悔改
好让我们的思维、我们的态度、我们的行为得到改变。 Banyak orang hanya berhenti kepada menyesali dosa karena dia takut akan konsekuensi daripada dosa itu. 很多人对他的罪后悔，他也很怕他罪的效果， Tetapi tidak secara tuntas membereskan dosa sampai kepada 但 akar-akarnya. 是他完全没有解决他的罪的根源。 Saudara-saudari sekalian, setiap kita memiliki satu pride atau ego yang besar. 弟兄姐妹，我们每一个人都有骄傲、自我，也很大的自我。 Marilah kita memohon kepada Roh Kudus untuk menolong kita rela merendahkan diri datang ke hadapan Tuhan. 我们恳求圣灵帮助我们，我们可以以谦卑的心来到上帝的面前。 Ketika kita berdosa, kita mohon Tuhan menolong kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. 当我们犯罪时，我们要恳求上帝来帮助我们，来赦免我们。 Maka duka cita yang seperti demikian akan menghasilkan sukacita yang berlimpah-limpah. 我们这样悔改，我们这样伤心，会产生很大的喜乐。 Di dalam perjalanan pelayanan kami, kadang-kadang harus berhadapan dengan jemaat yang jatuh di dalam dosa. 在我们的侍奉过程当中，有时候我们要面对犯罪的会友， Menegur jemaat yang berdosa merupakan satu pergumulan yang berat dan juga tantangan tersendiri bagi hamba-hamba Tuhan. 对神父来说，要责备会友犯罪是一种很大的挑战。 Tetapi ada jemaat yang rela merendahkan diri, mengakui dosa-dosa mereka, itu menjadi satu sukacita bagi hamba-hamba Tuhan. 有的会友，他们愿意谦卑，愿意悔改，这是对神父是一个喜乐。 Tetapi ada juga yang karena sakit hati, berduka cita, sebaiknya mereka tidak bertobat. 有的他们受伤了，他们难过，但是他们不要悔改， Inilah duka cita duniawi. 这就是世俗的忧愁。 Saudara-saudara sekalian, di sisi lain, bagaimana kita sebagai saudara seiman, kita memberikan support kepada saudara-saudara kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. 另一个方面，我们身为信徒的弟兄姊妹，如何支持信徒？如果他们陷入在罪中， Apakah gereja dan komunitas kita menciptakan satu kondisi yang kondusif, yang menopang dan menerima kembali mereka dengan kasih Kristus? 是否我们的教会和群体创造了有利的条件，用爱心来接纳并支持他们呢？ Seorang hamba Tuhan, dia pernah berkata seperti demikian. 有一个神父曾经这样说： Kedalaman kualitas kerohanian seseorang itu bisa dilihat melalui bagaimana dia bersikap dan memperlakukan saudara yang telah jatuh ke dalam dosa. 一个人他的属灵深度，我们可以看到他是怎么样来对待已经犯罪的弟兄姐妹。 Kedalaman kualitas kerohanian seseorang dapat dilihat dengan bagaimana ia bersikap dan memperlakukan saudara-saudara yang sudah jatuh ke dalam dosa. 所以一个人的属灵品质有多深，我们可以看他是怎么样来对待那些已经犯罪的会友。 Saudara, tentu kita tidak berkompromi dengan dosa. 弟兄姐妹，当然我们对罪是没有妥协的， Tetapi dengan kasih kita menerima dengan tulus. 但是我们用爱真诚的接待他们， Karena mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa itu juga mengalami satu duka cita yang mendalam. 因为他们已经陷入最终的，也是经历了很大的伤心。 Yang mereka butuhkan adalah penghiburan dan topangan supaya mereka berani untuk bangkit kembali. 他们所需要的就是接纳，并我们支持他，好让他们可以重新站起来。 Tepat sekali, Rick Warren mengatakan seperti demikian. 华伦说这个话是很正确的。 Gereja adalah hospital, rumah sakit bagi jiwa-jiwa yang terluka. 教会是医治那些灵魂受伤的医院。 Biarlah gereja kita, komunitas kita adalah sebuah rumah sakit, sebuah hospital bagi jiwa-jiwa yang terluka. 但愿我们的教会、我们的群体
成为那些灵魂受伤的人得到医治。 Godly grief produce comfort. 属上帝的忧愁带来安慰， Duka cita yang ilahi menghasilkan satu penghiburan. 属上帝的忧愁带来真正的安慰。 Di dalam pelayanannya, Paulus banyak menderita fisik dan jiwa. 在保罗的侍奉当中，他经历了许多身心的苦楚。 Paulus mengatakan di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. 保罗这样说：周围遭患难，外有征战，内有惧怕。 Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, Paulus menuliskan satu list yang sangat panjang sekali terhadap tentang berbagai penderitaan yang dia alami. 在哥林多后书11章23到28节，保罗列出来一个很长的苦楚、苦 Tetapi 难， yang 都是他 sangat 经历的。 mengherankan bagi kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, Paulus mengatakan demikian, penderitaan ringan yang sekarang ini. 但是我们觉得很奇怪，在哥林多后书4章17节，保罗却说这轻的苦楚。 Penderitaan yang begitu panjang, yang begitu luar biasa. Tetapi Paulus mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini. 我们可以看见保罗经历了许多这么重大的苦难，但是他却说这个很轻的苦难。 Saudara-saudara, apakah Paulus sudah tidak waras lagi? 弟兄姐妹，是否保罗疯了？ Penderitaan yang super berat, tapi dia anggap semua penderitaan yang ringan saja. 他的苦难是非常重的，但是他觉得这个是很轻的。 Jawabannya adalah karena Paulus dia sudah mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. 为什么保罗这样说呢？因为他的答案，保罗从上帝领受了丰富的安慰。 Penderitaan yang berat ini mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. 保罗面对很重大的苦难，却得到上帝非常丰富的安慰， Karena Tuhan bersama dengan Paulus. 因为上帝与保罗同在。 Tuhan bersama-sama dengan Paulus menanggung penderitaan tersebut. 上帝与保罗一起来担起保罗的重担， Sama seperti saudara-saudara kalau kita memikul beras misalnya 50 kilo. 就像我们如果一个人扛起50公斤的米， Tetapi kalau dipikul bersama-sama, jadi akhirnya satu orang 25 kilo. 如果我们就两个人把它扛起来，就觉得很轻， Maka pikulan yang berat itu menjadi ringan. 所以这个重担就变成很轻。 Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu saya pernah bercakap-cakap dengan seorang konduktor di gereja kita. 几年前，我曾经和我们教会的诗班的指挥员和他对话， Saya bilang begini, kamu jadi konduktor bertahun-tahun, 我就这样和他讲：“你当了指挥这么多年了， tentu tidak mudah bukan? 我觉得你真的不容易。 Karena menjadi pelatih paduan suara itu berhadapan dengan puluhan orang yang karakternya berbeda-beda. 因为当一位指挥，他要面对这么多诗班的会员，他们的性格都是不同的， Lalu suara mereka, kualitas suara mereka juga berbeda. 他们的声音的质量也是不同的。 Tidak mudah, saya bilang. 我对他说：“这个真的不容易。 Saya bilang, apa rahasianya kamu bisa melayani bertahun-tahun? ”我就问他：“你可以这样的侍奉下去，你的秘诀是什么呢？” Dia bilang seperti demikian. 他就这样对我说 Semu, 师母， saya selalu menghibur diri saya sendiri. 我就常常安慰我自己。 Wow, saya pikir, bagaimana caranya kamu menghibur diri sendiri? 我想了一下子，我就问他：“你是怎么样安慰你自己 Saya selalu ingat. Saya selalu ingat dan menghitung berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya.？” 我的秘诀就是我常常牢牢的记着上帝的恩典、上帝的祝福在我的身上。 Dengan mengingat anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan saya tidak merasa pelayanan saya ini berat. 我就想起上帝对我的恩典，上帝对我的祝福，这样我的服侍并不重。 Satu cara yang sederhana tetapi membawa berkat yang besar bagi konduktor ini.
一个很简单的方法，却带了很大的祝福给我们的这位Saudara-saudari sekalian, 弟兄 saya 姐妹。 rasa sangat penting sekali buat kita itu untuk self-talk terhadap diri kita sendiri. 所以弟兄姐妹，我觉得是很重要，我们和我们自己说话。 Self-talk kita itu harusnya adalah hal-hal yang positif, yang membangun diri kita sendiri. 所以我们就和我们自己用正面的话来建造我们自己， Sehingga kita bisa terus mendapatkan dorongan semangat ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. 这样我们在困难当中，我们就常常得到鼓励，得到建造。 Beban berat kehidupan seberat apapun juga. 人生的重担有多重？ Kalau kita datang kepada Tuhan menyerahkan beban berat itu, 如果我们肯来到上帝的面前，把我们的重担交给上帝， kalau kita meminta kepada Tuhan membantu kita memikul beban berat itu, 如果我们恳求上帝来帮我们来抬起这个重担， maka beban yang berat itu akan terasa menjadi ringan. 那么这些重担就会变成很轻。 Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 4 bagian akhir Paulus mengatakan, dalam segala penderitaan aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. 在哥林多后书7章第4节下半节这样说：我们在一切患难中分外的快乐，满得安慰。 Dalam terjemahan aslinya berlimpah-limpah itu artinya berlebih-lebihan sampai meluber begitu ya. 满得安慰，在它的原文的意思多多有余。 Nehemia 8 ayat yang ke-11 mengatakan, the joy of the Lord is my strength. 尼希米8章11节说：上帝的喜乐都是我的力量。 Sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatanku. 从上帝来的喜乐都是我的力量。 Nah, saudara, mengapa sukacita di dalam Tuhan itu adalah menjadi kekuatan kita? 为什么从上帝而来的喜乐成为我们的力量呢？ Sekurang-kurangnya ada 2 hal alasan mengapa sukacita di dalam Tuhan itu akan menjadi kekuatan kita. 最少有2点，为什么上帝的喜乐成为我们的力量？ Karena ada sukacita dari Tuhan, kita mendapatkan semangat untuk menanggung berbagai penderitaan hidup. 因为有上帝而来的喜乐，我们就有力气去担起我们人生的重担。 Yang kedua, sukacita daripada Tuhan itu menghindarkan kita dari berbagai perbuatan-perbuatan dosa. 第2点，从上帝而来的喜乐，使我们可以帮助我们避免去犯罪。 Karena ada banyak orang yang hidupnya itu merasa tidak bahagia, tidak sukacita. 因为有许多人，他们觉得他们不幸福， Mereka mencoba mereka mencoba mencari kebahagiaan dan sukacita yang memberikan dorongan kepada kehidupan mereka. 他们就在四周围，在外面找喜乐来帮助他们。 Dan karena mereka ingin mencari kebahagiaan di luar Tuhan, maka akhirnya tanpa disadari mereka akan jatuh ke dalam dosa. 因为他们是从上帝以外找喜乐，这样他们就会陷入最终。 Saudara-saudari sekalian, absennya sukacita dalam kehidupan kita menghasilkan satu kehidupan yang lemah. 如果在我们的生活里头没有喜乐，那么我们的生活是很软弱的， Sehingga kita mudah sekali jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. 我们就很容易跌倒在试探和最终。 Karena sukacita kita sangat bergantung kepada hal-hal yang ada di luar kita. 因为我们的喜乐就是靠在我们的四周围， Kita tidak menggantungkan sukacita kita kepada hal-hal yang ada di dalam Tuhan. 因为我们没有把我们的喜乐依靠在上帝身上。 Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹， karena itu C.S. Lewis berkata, joy is the serious business of heaven. 因此路易斯这样说：喜乐在天上是非常重要的事情。 Betapa pentingnya kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. 我们在上帝里头得到喜乐是非常重要的。 Bagaimana kita mendapatkan sukacita itu? 我们怎么样可以得到从上帝而来的喜乐？ Kita boleh datang kepada Tuhan. 我们就谦卑的来到主的面前， Kita serahkan beban pergumulan hidup kita kepada Tuhan. 我们就把我们的一切重担
交给上帝。 Kita percaya janji firman Tuhan selalu iya dan pasti di dalam kehidupan 我 kita. 们相信上帝的应许都是是的，都是阿明的。 Pada bulan Oktober yang lalu saya dengan Muse, kami ada kesempatan untuk melayani ke kota Jambi. 上个10月份，我和牧师有机会到江壁侍奉， Jemaat senang sekali bertemu kembali dengan kami. 在那边的教会看到我们就很高兴， Begitu juga dengan sebaliknya, kita juga senang ketemu dengan jemaat. 我们也同样如此。 Pertemuan itu sangat singkat sekali, 我们见面的时间都很短， karena kami bertemu hanya pada hari Minggu saja, kemudian mungkin ada beberapa jemaat yang mengajak kami pergi bersama begitu ya. 因为我们只有在礼拜天见面，然后有一些会有就和我们一起谈话。 Begitu bertemu mereka akan curhat kepada kami. 一见面，他们就对我们倾诉。 Walaupun saya perhatikan itu polanya sama, hanya beberapa kalimat saja yang mereka sampaikan. 我就看他们的模式都是一样，只讲一两句话， Begitu ketemu hanya beberapa kalimat saja yang disampaikan. 一见面则谈一两句话。 Tetapi saya tahu itu isi hati mereka yang terdalam. 但是我知道这是他们内心最深处的感觉感受， Pergumulan mereka yang terdalam yang mereka ungkapkan. 就是他们最深处的挣扎，他们倾诉出来。 Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹， waktu kita ketemu dengan Tuhan di dalam doa, 当我们在祷告中遇见上帝的时候， adakah kita menceritakan 1-2 kalimat isi hati kita yang terdalam kepada Tuhan? 是否我们对上帝倾诉我们内心最深处的感受， Bahkan jeritan jiwa kita yang terdalam kepada Tuhan. 甚至我们灵里的尖叫，我们向上帝倾诉。 Ketika kita menyampaikan jeritan hati kita yang terdalam kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan menghibur kita dan mengangkat beban kita. 当我们把我们内心最深处的感受倾诉给上帝，上帝垂听，上帝会安慰我们。 Jemaat di Korintus setelah mereka mengalami duka cita karena Paulus menegur mereka. 哥林多教会他们忧愁，因为保罗曾经责备他们， Mereka kemudian bertobat dan duka cita mereka berubah menjadi sukacita. 后来他们悔改了，他们的难过变成开心。 Penghiburan, pengalaman penghiburan yang berlimpah-limpah dari Tuhan dipakai Tuhan untuk menghibur orang lain yang berada di dalam pergumulan yang sama. 从上帝领受丰富的安慰，来使用去安慰正在经历同样的挣扎， Itulah namanya tenggang rasa. 这就是所谓的宽容。 Saudara, ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya teringat kepada Johnny Erickson Tada. 弟兄姐妹，当我预备我的讲章，我突然间想起乔尼。 Johnny Erickson Tada pada masa remaja, dia karena sebuah kecelakaan akhirnya harus lumpuh total. 乔尼当他年少时，因为一个事故，他就变成瘫痪。 Tidak terbayangkan oleh kita seorang remaja yang energetik, tiba-tiba dia harus lumpuh dan duduk di kursi roda. 我们根本都不能想象，一个活力的少年人突然间瘫痪了，不得不一生中要坐在轮椅。 Tetapi di puncak penderitaan itu, Johnny Erickson mendapatkan penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. 在他最痛苦的时候，他从上帝得到了非常大的安慰。 Karena itu dia bisa menghibur jutaan umat Tuhan dimanapun juga berada. 因此，他可以安慰上帝数百万的子民，无论在哪里。 Saudara-saudara sekalian, kalau kita belum pernah mengalami satu pengalaman pahit, 弟兄姐妹，如果我们从来没有经历过一个苦难， kita sulit untuk menghibur orang lain yang punya pengalaman pahit yang sama. 我们就很难去安慰别人。 Kalau semua anak kita baik-baik saja dan sukses, 如果我们的孩子都很好，都是成功的， kita sulit mengerti keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak yang nakal, memberontak, dan juga sangat menyakitkan orang tua. 我们就很难去理解为什么一些家庭他们的孩子非常调皮，非常悖逆。 Kita lebih mudah menghakimi, mengkritik,
daripada mencoba untuk mengerti orang lain di dalam situasi yang sulit. 我们就很容易批评，很容易责备，我们就不能去了解他们。 Karena itu Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami berbagai pengalaman yang unik di dalam kehidupan ini. 因此，上帝常常许可我们在人生可以经历独特的经验， Supaya kita dapat berempati dan menghibur, menguatkan mereka. 好让我们可以对别人有怜悯的心，我们可以安慰他们。 Karena itu saudara-saudari sekalian, tepat sekali ada seorang penulis berkata seperti demikian. 所以弟兄姐妹，有一个作者他说的这个话是很正确的。 Setiap pengalaman hidup yang kita anggap paling sederhana pun tidak pernah disia-siakan oleh Tuhan. 我们人生的经验虽然很普通，从来上帝没有浪费过。 Tuhan bisa memakai semuanya itu untuk memberkati orang lain. 上帝可以使用这简单的经验来去祝福别人。 Di sekeliling kita ada banyak orang yang sedang berduka dan dalam pergumulan. 在我们的四周围有许多人，他们在伤心，他们在挣扎当中， Mereka membutuhkan penghiburan dari setiap kita. 他们其实需要我们的安慰。 Dan sesungguhnya saudara-saudara sekalian, 弟兄姊妹，实际上 penghiburan yang terbesar yang akan mereka dapatkan adalah penghiburan di dalam Injil Yesus Kristus. 他们可以得到最大的安慰，就是在耶稣基督福音里的安慰。 Marilah kita dalam masa Natal ini kita membagikan Injil, berita sukacita kepada mereka yang belum percaya. 让我们在这圣诞期间分享圣诞的大喜信息，传讲给他们。 Kiranya damai sejahtera Injil 愿福音的平安 memimpin setiap langkah kehidupan kita. 带领我们人生的每一个脚步。 Sukacita daripada Injil itu mengobarkan kembali gairah kita untuk melayani dan mengasihi Tuhan. 愿福音的喜乐重新点燃我们爱主、服侍主的热情。 Kuat kuasa Injil kiranya kembali memperbaharui kehidupan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. 愿福音的大能再次改变、更新我们的生命，越来越像基督。 Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Bapa di dalam surga, kami rindu dipakai Tuhan untuk menghibur jiwa-jiwa yang terluka dan mereka yang terbelenggu di dalam dosa. 我们在天上的父，我们恳求你使用我们来安慰那些在伤心的人，那些因罪所捆绑的人。 Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena melalui pengalaman unik kehidupan kami, Tuhan sudah pakai supaya kami bisa berempati kepada orang lain. 主啊，我们感谢你，通过我们每个人的独特的经验，你要使用我们，可以对别人可以有体恤的心。 Kami mengakui keterbatasan kami mengakui kasih kami yang sangat terbatas. 我们承认我们的有限，我们承认我们的对别人的爱是非常弱的。 Seringkali kami letih Tuhan di dalam kami menaruh simpati kepada orang lain. 在我们服侍别人，我们同情别人，我们常常觉得很疲累。 Namun kiranya malam ini Tuhan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sekali lagi dikobarkan, dihangatkan oleh kasih Kristus. 但是主啊，通过今天晚上的话语，我们被提醒，上帝的慈爱再次点燃我们的心， Agar kami boleh memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka yang membutuhkan. 好让我们对那些需要的人，我们可以安慰他们，我们可以鼓励他们。 Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. 我们为你的话语献上感谢， Demi Kristus Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。